Dan pada pengantin kita nak ingatkan, kita ni memanglah bila dah dapat lesen ni, macam-macam orang kalau dapat lesen kereta mungkin siang malam dengan kereta lah, sampai tidur dalam kereta. Jadi kalau kita dah dapat lesen, dah jumpa jodoh yang kita selama ini mengidam, kita kena jaga-jaga. Kadang-kala yang kita jumpa ni masih belum cukup bersih. Kadang ini pun satu juga masalah orang perempuan. Bila dah terlampau seronok sangat jumpa dengan pasangan yang diidamkan, maka keseronokan itu membuatkan datang uzur haid. Jadi kena berhati-hatilah, kerana dalam keadaan haid memang sebenarnya tak boleh sama sekali, bahkan menjadi satu yang ditegah haram melakukan perhubungan jenis ketika haid. Walaupun kalau kita tengok di sini ada 3 pendekatan yang berbeza. Kaum Yahudi dia memandang jijik terus kepada perempuan isteri yang dianggap kotor, dosa dalam keadaan haid. Dia tak akan makan, dia tak akan minum, dia tak akan bertegur sapa dengan isteri dia dalam tempoh ini. Dianggap itu satu dosa. Kalau ikut pula dengan kumpulan Nasara, mereka ni mengambil langkah untuk membolehkan segalanya. Kalau tak boleh dengan cara biasa, walaupun dengan cara lain, dengan pakai kondom dan sebagainya, terus berhubung juga. Kita Islam berada di tengah. Dipanggil bainal ifrat wa tafrid. Baik antara yang terlampau sempit seperti Yahudi tadi, atau terlampau luas terbuka seperti Nasara tadi. Kita di tengah-tengah. Kita boleh, bukan tak boleh bercumbu-cumbuan, berpeluk-pelukan, tetapi jaga antara pusat dan lutut, itu kawasan dia. Atas kain tak apa, di tempat yang sulit itu hendaklah kita jaga. Jangan kalau berlaku sesuatu perhubungan ketika dia baru datang haid, kita dah tak sebab. Sebenarnya yang Allah tegah ni bukan kosong, dia ada sesuatu yang mengundang bahaya. Kerana darah ni bukan darah biasa, darah yang boleh mengakibatkan matinya sel-sel dalam lelaki ini. Kemungkinan dia, kalau kita kata kalau dia hidup biasa boleh pergi jauh usia, tapi dengan sebab melakukan perhubungan jenis, habis, mungkin lumpuh dalam tempoh yang terdekat. Tapi jangan pula bila kita ziarah orang yang sedang terbaring lumpuh, kita terus pasang kita punya sangkaan, ini mesti tak ada lain ni, ini mesti gelojoh sangat, sampai isteri haid pun dia datangkan juga. Tak macam tu sangkaan kita. Tetapi itu larangan dia tak larang kosong. Allah SWT bila melarangkan sesuatu, kalau kita tengok di belakang larangan itu betapa besarnya hikmah. Sebab itu syarak mengenakan denda atas mana-mana suami yang mendatangi isteri ketika haid sedang mendatang. Haid sedang mendatang, dia melakukan juga perhubungan jenis. Mungkin dia pakai kondom, dia jalankan juga. Maka dia didenda dengan bayar 1 dinar. Kalaulah haid sudah penghujung, dia tunggu nak habis lambat. Haid pula paling lama sampai 15 hari. Dah dekat nak habis dah, tak banyak dah, tinggal hari, tapi tak sempat juga nak tunggu, dia datangkan juga. Maka dia kena denda separuh dinar. Berapa harga dinar? 1 dinar harga dia RM600. Makna kalau di permulaan haid dia kena keluarkan kafarah RM600 bagi pada fakir miskin. Kalau di penghujung haid dia dikenakan separuh dinar, dengan kita kata RM300, dia kena keluarkan sebagai kafarah atas kesalahan dia mendatangkan isteri dalam keadaan haid. Sebab itu bila kita dalam keadaan isteri uzur, sabar. Jadi insya-Allah kita dah dapat lesen, jangan bimbang. Rezeki kita panjang, dia tak akan lebih. Habis-habis lama pun 15 hari. Lepas 15 hari, line clear. Jalanlah apa yang patut, asalkan tepat pada tempatnya. Jangan pergi tempat yang tak boleh tumbuh subur. Tepat pada tempatnya, insya-Allah Allah akan berikan rezeki. Mungkin dengan maksud perkahwinan itu akan kita dapat keturunan kita, anak, cucu, cicit kita, insya-Allah. Okey.